Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke sesi pembelajaran secara atas talian bersama saya, Cikgu Ruslawati. Untuk video pengajaran ini, Cikgu akan mengajar mata pelajaran Perniagaan tingkatan 4 KSSM. Cikgu harap murid sudah bersedia. Yang pertama, kita akan masuk kepada bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Murid-murid akan bertemu dengan beberapa kata kunci, antaranya tujuan perniagaan, bentuk pemilikan, franchise, usaha sama, klasifikasi perniagaan, skala perniagaan, barang dan perkhidmatan, dan perkembangan perniagaan. Standard pembelajaran. Selepas mempelajari bab ini, murid boleh pertama, menerangkan tujuan perniagaan, kedua, membezakan setiap bentuk pemilikan perniagaan secara milikan tunggal, perkongsian, syarikat senang berhad atau berhad, koperasi dan kerajaan. Yang ketiga, mengklasifikasikan perniagaan mengikut saiz kecil, sederhana dan besar. Keempat, menerangkan skala perniagaan berdasarkan kriteria tempatan, zon dan kebangsaan. Kelima, menjelaskan sesuatu perniagaan berdasarkan penawaran barang dan perkhidmatannya, pemilikan, saiz dan skala serta klasifikasinya. Dan terakhir, yang keenam, membezakan perkembangan perniagaan dalam sektor utama, kedua dan ketiga. Peta konsep bagi tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Yang pertama, murid-murid akan mempelajari tentang tujuan perniagaan. Yang kedua, bentuk pemilikan perniagaan iaitu milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. Manakala seterusnya murid-murid akan mempelajari tentang bentuk-bentuk perniagaan lain seperti franchise dan usaha sama. Kemudian, murid-murid akan mempelajari tentang klasifikasi perniagaan iaitu berkaitan dengan saiz perniagaan dan sektor perniagaan. Kemudian, murid-murid akan mempelajari tentang skala perniagaan. Seterusnya, berkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan, dan akhir sekali tentang perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Baik, murid-murid sudah bersedia? Sila buka buku teks muka surat 5. 1.0 Pengenalan. Perniagaan ialah aktiviti yang melibatkan urus niaga, jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Apakah maksud di sini? Apakah maksud perniagaan? Iaitu sesuatu aktiviti yang melibatkan apa? Iaitu urus niaga, jual dan beli. Urus niaga, jual beli tentang apa? Iaitu tentang barang atau perkhidmatan. Antara siapa? Iaitu antara penjual dengan pembeli. Untuk apa penjual dan pembeli mengeluarkan atau menjual barang atau perkhidmatan? Bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. 1.0.1 Konsep asas perniagaan. Konsep asas perniagaan merupakan perkara utama dan asas yang membolehkan wujudnya proses urus niaga antara penjual dengan pembeli. Setiap asas yang terdapat dalam perniagaan mempunyai berkaitan antara satu sama lain. Konsep asas perniagaan merangkumi 6 komponen utama seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.1. Yang pertama, iaitu memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Yang kedua, pertukaran nilai. Ketiga, keuntungan perniagaan. Keempat, kontrak perniagaan. Kelima, barang dan perkhidmatan. Dan keenam, penjual dan pembeli. Konsep asas perniagaan yang pertama iaitu barang dan perkhidmatan. Secara umumnya, kombinasi barang dan perkhidmatan dikenali sebagai produk. Barang dan perkhidmatan ini disediakan dan ditawarkan bagi memenuhi
keperluan dan kehendak pengguna. Barang ialah sesuatu yang mempunyai bentuk fizikal. Barang merupakan objek yang dapat dilihat serta disentuh. Manakala perkhidmatan ialah aktiviti yang memberikan faedah kepada pengguna dan peniaga. Perkhidmatan tidak mempunyai bentuk fizikal secara khusus dan disalurkan terus kepada pengguna oleh peniaga yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Contoh barang seperti perabot, makanan dan pakaian. Perkhidmatan, contoh seperti pengangkutan, insurans dan pelancongan. Konsep asas perniagaan yang kedua iaitu memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Keperluan ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan kehidupan. Keperluan adalah terhad dan mudah dipuaskan serta sama bagi semua individu. Kehendak pula ialah keinginan manusia untuk hidup lebih selesa. Kehendak tidak terhad dan sukar dipuaskan serta berbeza antara individu. Peniaga perlu menawarkan barang dan perkhidmatan yang dapat memenuhi dan memuaskan keperluan dan kehendak manusia jika mereka mahu memajukan perniagaan. Konsep asas perniagaan yang ketiga iaitu pertukaran nilai. Pertukaran nilai ialah aktiviti urus niaga yang melibatkan tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai, contoh seperti wang, kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperoleh. Urus niaga akan berlaku sekiranya wujud persetujuan antara penjual dengan pembeli tentang harga yang ditetapkan. Konsep asas perniagaan yang keempat iaitu keuntungan perniagaan. Keuntungan ialah lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos yang terlibat. Contoh kos-kos yang terlibat ialah kos pengeluaran dan kos operasi. Secara formula, keuntungan boleh ditulis sebagai keuntungan sama dengan jumlah jualan tolak jumlah kos. Tahap keuntungan yang diperoleh sesebuah perniagaan boleh dijadikan petunjuk jika perniagaan itu berjaya dan mampu bersaing di pasaran. Pada masa yang sama, keuntungan akan melambangkan imej dan kecemerlangan sesebuah perniagaan. Apabila sesebuah perniagaan telah berjaya memaksimumkan keuntungan seperti yang telah ditetapkan, perniagaan tersebut bertanggungjawab untuk menyumbangkan semula sebahagian daripada keuntungan kepada masyarakat setempat. Konsep asas perniagaan yang kelima iaitu penjual dan pembeli. Penjual ialah individu yang menawarkan barang atau perkhidmatan. Pembeli pula ialah pihak yang memerlukan atau mengkehendaki barang atau perkhidmatan tersebut. Peniaga dan pembeli melakukan urus niaga di pasaran. Urus niaga berlaku apabila peniaga dan pembeli setuju dengan masa, harga, kuantiti serta tempat barang atau perkhidmatan tersebut dibekalkan. Konsep asas perniagaan yang terakhir iaitu yang keenam, kontrak perniagaan. Kontrak ialah perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Pihak-pihak tersebut akan terikat secara sah kepada perjanjian yang telah dipersetujui. Kontrak dikuatkuasakan melalui Akta Kontrak 1950. Contoh kontrak perniagaan ialah kontrak jual beli barang dan kontrak sewa beli. Kontrak perniagaan berperanan untuk melindungi pengguna dalam urusan perniagaan. 1.0.2 Aktiviti perniagaan. Aktiviti perniagaan dapat dibahagikan kepada aktiviti berasaskan barang dan perkhidmatan. Yang pertama, aktiviti berasaskan barang. Aktiviti berasaskan barang melibatkan penggunaan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang fizikal. Contohnya, kilang perabot menghasilkan perabot seperti meja, kerusi dan kabinet untuk dijual kepada individu, organisasi dan kedai perabot. Yang kedua, aktiviti berasaskan perkhidmatan. Aktiviti berasaskan perkhidmatan melibatkan penawaran barang tidak nyata yang dapat memberikan keselesaan, kepuasan dan kecekapan kepada pengguna. Contohnya, pendidikan merupakan aktiviti perkhidmatan yang menawarkan pembangunan modal insan dari aspek mental dan fizikal. Perkhidmatan ini melibatkan sektor awam dan sektor swasta.